Kita belajar tentang sejarah. Boleh pergi sikit lagi? Kita belajar, kita rangkum-rangkum macam malam ni. Bila kita belajar tentang sejarah, okey, dalam Al-Quran banyak tak cerita pasal sejarah? Banyak. Sejarah Nabi-Nabi, sejarah Rasul-Rasul, sejarah utusan dia. Kadang-kadang dalam bentuk perseorangan, personality. Nabi Khidir ada, Luqmanul Hakim ada, Nabi Allah Uzair ada, Nabi Allah Tubak ada. Kadang-kadang bentuk berkumpulan. Kadang-kadang Ashabul Kahfi, Ashabul Fil, Ashabul Ras, Ashabul Ukhdud, Ashab tu, Ashab ni. Ini semua sejarah. Bila sebut sejarah, dia duduk depan kita ke benda yang dah di belakang kita? Benda yang dah di belakang kita. Tujuan apa Allah cerita kisah ni? Adakah sebagai pengetahuan am atau untuk kita mengemudi dunia ni? Sebenarnya kesilapan kita ialah tidak membiasakan sesuatu yang dah kebiasaan. Kita selalu suka mengatakan, oh, orang tu melakar dan mencipta sejarah lah, sebab kali pertama menang pingat emas kat Olimpik. Selalu kita sebut macam tu, seolah-olah buat kali pertama dia ni cipta sejarah, dia ni melakar sejarah. Orang hak main sebelum ni dah Olimpik tapi tak menang, tak cipta sejarah. Pasal apa? Ada dah sebelum dia tu masuk dah Olimpik tapi tak menang, tak dianggap mencipta sejarah. Tiba-tiba dia ni masuk Olimpik, menang, barulah dikatakan melakar dan mencipta sejarah. Pasal apa? Pasal apa tak diklasifikasikan sebelum dia hak kalah tu melakar sejarah? Dia tak buat sejarah ke? Apa maksud sejarah? Benda hak lepas dah. Patut sejarah juga. Pasal apa tak diklasifikasikan sejarah? Inilah sentimen yang kita bawa sekarang. Kesilapan dalam kebiasaan kita. Sebenarnya hari-hari kita sedang cipta sejarah. Hari-hari ni, bukan kata hari-hari, malam ni, hak 2-3 minit lepas dah jadi sejarah dah tu. Tapi bila sebut sejarah ni, kita nak satu benda yang hebat, satu benda yang wow, baru dianggap sejarah. Macam kita pi berak setengah jam lepas, sejarah ke? Macam nak kata sejarah tak wafa fair lah ustaz. Padahal dia tetap dalam lipatan sejarah dah, walaupun berak setengah jam lepas. Lakaran sejarah inilah akan berterusan sampai kita mati, dan bila mati sejarah berhenti. Kita mati sejarah berhenti. Hari ini setiap hari kita duk ukir sejarah, kita duk lakar sejarah, sebab sejarah hidup inilah yang akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan sejarah yang sejarah yang wow, sejarah yang wonderful, sejarah yang sejarah yang hebat-hebat, sampai kita lupa nak lakar sejarah hidup kita sendiri. Sedangkan lakaran inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di mahsyar kelak. Mati habis dah, tak boleh nak buat sejarah dah. Hak inilah anda duk buat ni. Baik, terima baik. Jahat, terima jahat. Biasa, tapi tak dibiasakan. Tak disinonimkan. Sebab sentimental orang, kadang-kadang cara kita berfikir tu, kadang-kadang benda tu biasa dan salah. Satu ketika pernah ada orang tanya saya, Ustaz, pasal apa kadang-kadang pandangan Ustaz ataupun ceramah Ustaz ataupun kuliah Ustaz ni ada ciri-ciri, ada sama-sama, ada mirip-mirip dengan orang ni? Ustaz ni cedok hak pemikiran dia ke? Ustaz cedok idea dia ke? Ustaz ambil kuliah dia ke? Ustaz ambil ceramah dia ke? Saya senyum. Bila dia guna perkataan cedok tu, apa maksud cedok sebenarnya? Cedok ni seolah-olah kita ni ambil hak orang lain, kita plagiat hak orang lain, kita photostat hak orang lain. Sebab kita biasakan demikian. Sebenarnya benda tu dah biasa tapi tak dibiasakan. Bila dengar bunyi cedok, bagi setengah orang dia rasa murka ke tak murka? Tapi saya tak murka. Pasal apa? Kalau setengah orang, hang kata aku cedok hak dia tu lah, hang kata aku tiru dia tu lah, padahal aku hak betul-betul asli pada aku. Orang marah. Saya tak perlu marah.
Kalau saya perlu marah, cuba saya buat ayat macam ni, walaupun hakikat dia betul. Adik dapat berapa UPSR baru ni? Oh ustaz, adik dapat 6A. Oh patutlah adik dapat 6A. Rupanya ilmu adik dapat 6A tu adik cedok daripada buku teks. Salah ke betul ayat saya? Hakikat dia salah ke betul saya kata? Patutlah adik dapat 6A. Ilmu adik dapat 6A tu cedok daripada buku teks. Betul ke salah? Cedok. Anak ambil kat mana? Oh patutlah betul adik pergi tuition, cedok ilmu daripada guru adik. Tapi kalau kita kata cedok dapat 6A, marah ke tak marah dia? Dia marah, walaupun cedok tu betul dia. Semua kita cedok sebenarnya. Sebab mana betul hak asli kita? Walaupun hari ni kita ustaz, kita ulama, lagi-lagi kalau lepas kuliah ni orang pun sini saya, ustaz, patutlah ceramah ustaz hebat. Ayat-ayat Quran tu ustaz cedok, ayat-ayat ustaz baca tu ustaz cedok dari Quran rupanya. Buat ayat lagu tu. Rupa-rupanya hadis yang ustaz baca tu cedok daripada perkataan Nabi dulu ustaz. Dah tu nak ambil hak siapa? Hakikatnya cedok lah tu. Ambil. Kadang-kadang kesamaan berlaku tidak semestinya benda tu kita ambil daripada dia. Kadang-kadang mungkin ilmu tu dia daripada orang lain, hak ni daripada orang lain, tapi ada kesamaan. Contoh, dua orang ustaz duduk depan ni. Okey, dia tanya soalan pertama pada ustaz lain. Ustaz, apa bukti Allah ini esa? Qul huwallahu ahad. Tiba-tiba tanya saya pula, apa bukti Allah esa? Saya pun Qul huwallahu ahad dia, sebab tu dalil dia. Ustaz ni cedok ustaz tu yang pertama tadi. Jenuh lagu tu. Dah dalil Allah esa, tu pun baca ayat tu lah. Ni pun baca ayat ni. Takkan saya kata nanti orang kata aku cedok, aku kena cari ayat lain. Nak bagi hilangkan rasa orang kata cedok, perlu cari ayat lain. Sedangkan tu bukti dia baca hak tu lah. Dah sama pun nak kata apa? Tak boleh nak tuduh yang kedua tu cedok hak yang pertama. Dah memang dia kebetulan. Allah, letih lah lagu ni dah. Saya letih dah ni, nak berhenti ni. Nak lagi tak? Okey lah, tak apalah. Yang last punya. Macam ni lah.